Saya harap kamu semua dengar lah. Jelas tak? Cikgu masih lagi perlahan je. Kenapa perlahan? Saya tak faham. Ada something wrong ni. Kelas form 4 okey je. Sekejap ya. Saya mohon kamu semua bersabar sekejap. Saya jelas je. Thank you. Thank you. Okey, okey. Mungkin saya cuba kuatkan suara saya lah. Baik je. Supaya senang sikit. Kalau tak jelas, kamu tanya saja di ruangan komen. Saya akan jawab directly. Cakap ulang ke, saya akan ulang. Saya akan ulang dalam ruangan chat sekali. Boleh ya? Okey, kita sambung apa yang kita belajar. Kerjasama persekutuan dengan negeri. Kita akan lihat macam mana. Itu dah pergi apa perumahan lah, banyak. Hari ini kita akan masuk kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Contohnya, pemerintahan keselamatan daerah Rajang di Sarawak. Berikutan ancaman komunis, saya highlight komunis, semakin meningkat. Komunis makin ramai. Jadi, Tun Abdul Razak, ni Perdana Menteri yang keberapa ni? Ingat Rahman. Rahman ni adalah R. Suku Abdul Rahman yang pertama. And then A, Abdul Razak. Yang ni yang kedua. Alright, Huzaifah. Yang kedua. Mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Raskom. Apa itu Raskom? Raskom adalah Rajang Area Security Command, Raskom, atau Pemerintahan Keselamatan Rajang. Kat area ni memang jagalah keselamatan dia sebab ancaman komunis ni ramai. Bila? Ni pada tahun 1972 lagi. Dah lama dah. And then seterusnya, Ketua Menteri Sarawak adalah pengarah operasi negeri dan berperanan menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam. So dia macam joint venture lah. Dekat pejabat awam pun ada pasukan keselamatan. Macam dekat sekolah, kalau tak ada pengawal keselamatan, tak ada Pak Gad, macam mana keselamatan sekolah tu nak terjamin? Samalah konsep dia dengan kerjasama ni. Contohnya kita dapat lihat ya, jawatan Raskom, pengurusi dia, ni. Ketua Pegawai Eksekutif, bidang tugas dia menggubal dasar berkaitan dengan aktiviti harian organisasi Raskom. Jawatan kuasa perancang gerakan Raskom juga, dan juga perang saraf. Ini di Sarawak. Seterusnya kita lihat pula di Sabah. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Nanti untuk bab seterusnya kamu akan dapat lihat ya, kenapa kita belajar bab ni, dia cerita pasal Sabah Sarawak banyak. Kenapa dia cerita pasal Sabah, nak Sarawak? Sebab apa? Kalau kita lihat peta Malaysia, ni peta Malaysia peta Malaysia macam pisang sikit ni. Kita dipisahkan dengan lautan. So untuk keselamatan di Sabah dan Sarawak, dia tak sama dengan keselamatan yang ada di Semenanjung. Sebab apa? Sebab darjah ketersampaian. Sebab itulah di negeri Sabah dan Sarawak, Kerajaan Persekutuan dia menyediakan kerjasama keselamatan yang sangat berbeza dengan negeri lain. Sebab itulah diwujudkan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Penubuhan Eastern Sabah Security Command, ESCOM, kalau kita ingat Sarawak tadi, Sarawak dia tulis Raskom. Kalau di Sabah, ESCOM. Kalau MESCOM tu kursus di universiti. Kawasan Keselamatan Pantai Timur Sabah kerana pencerobohan pengganas.
Eskom berfungsi meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman. Tak kira lah ancaman dalam ataupun luar negara, tapi lebihnya kepada luar negara lah. Eskom bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah pantai Timur Sabah iaitu Eastern Security Zone, ESZone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Ni contoh tragedi ya. Pada 12 Februari 2013 berlaku pencerobohan pengganas Kepulauan Sulu di Lahad Datu. Ada satu video tu, saya tak tahulah video tu betul atau tak. Dia tunjuk satu video tu yang berlaku di Sabah. Bila pengganas Kepulauan Sulu ni dia pergi ke Lahad Datu, ada video tu yang saya lihat lah. Dia sembelih seorang warga Sabah, disembelih kat leher dia. Sembelih. Dia terpancutlah darah dan sebagainya. Tapi kesahihan dia sejauh mana betul atau tak, yang tu tak dapat kepastian. Tapi menurut pandangan peribadi saya, besar kemungkinan betul lah. Sebab teroris yang datang ni dia nak claim, dia nak cakap Sabah tu adalah kawasan Kepulauan Sulu. So dia akan buatlah cara by hook or by crook yang kasar sekalipun untuk mendapatkan tanah mereka tersebut. Kemudian macam mana Malaysia nak counter pengganas ni? Pada 5 Mac 2013, Ops Daulat dilancarkan. Kemudian 7 Mac 2013, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan pembentukan kawasan keselamatan khas pantai Timur Sabah. Ya, Akmal Zairi, selamat datang. Kemudian pada 27 Mac, pengisytiharan Zon Keselamatan Timur Sabah, ESZone. Kemudian pada 1 April, kawasan keselamatan khas pada Timur Sabah ditubuhkan. Eskom. Eskom, apa itu Eskom? Kewujudan Eskom ni ingat terus Sabah. Sabah. Untuk menambah baik aspek keselamatan. Confirm lah. Kalau ikut Raskom pun tadi di Sarawak, Raskom kan. Kemudian Eskom. Eskom. Kalau soalan tu tanya, dia semuanya berkisahkan keselamatan. Kalau datang soalan untuk esei sekalipun ataupun subjektif, apakah peranan Eskom dalam kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? 4 markah. Dia tanya, kerjasama kerajaan persekutuan negeri 4 markah dia tanya. Nak jawab macam mana? Dalam kepala kita tahu ni Raskom. Kita tahu Raskom. Kita tahu Eskom. Eskom. Lepas tu kita nak hurai macam mana? Satu, ambil keselamatan. Yang kedua, kesejahteraan. Lepas tu bolehlah nak goreng macam mana pun. Sebab form 5 kalau tak boleh goreng tu ada masalah lah tu. Gorenglah. Kalau keselamatan cakaplah ada pihak polis, pihak tentera, pihak keselamatan. Kalau untuk kesejahteraan rakyat tu boleh cakap ditempatkan di kawasan khas supaya dijauhkan daripada serangan pengganas. Secara kita nak counter soalan, walaupun kita tak tahu secara menyeluruh sesuatu perkara tersebut, maklumat tersebut, tapi kita boleh goreng berdasarkan logik akal. Mengembalikan semula ketentraman demi kesejahteraan rakyat. Yes. Pengurusi Jawatan Eskom, Perdana Menteri, pengurusi Jawatan Eskom, Ketua Menteri Sabah, and then ada Ketua Pegawai Eksekutif dengan Komander. Yang ni lah. Kat mana-mana pun Perdana Menteri yang atas sekali nak jaga keselamatan. Takkanlah pengetua sekolah pula kan. Kemudian faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Apa? Lihat. Faktor dia, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Ni faktor dia yang pertama. Betul kan? Yang pertama, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Perlembagaan diangkat sebagai undang-undang tertinggi. Kita highlight. Kalau ada soalan tanya. Perlembagaan
undang-undang tertinggi. Undang-undang ni digubah oleh siapa? Parlimen dan DUN. Tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Nampak tak? Betapa tingginya perlembagaan, even parlimen dengan DUN pun dia tak boleh contradict, dia tak boleh berlawanan dengan apa yang perlembagaan cakap. Parlimen dan DUN tidak boleh menggubal, tak boleh gubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Tak boleh juga. Perlembagaan rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri. Yang ni contohnya lah, contoh. Undang-undang di negeri Kelantan yang saya cakap hari tu undang-undang di negeri Kelantan ataupun undang-undang di negeri Terengganu dia berbeza. Contohnya contoh yang saya bagi tahu minggu lepas tentang menutup aurat. Undang-undang negeri Kelantan dia cakap kalau tak tutup aurat tak boleh masuk negeri Kelantan, kena pakai tudung. Tapi kalau mengikut undang-undang persekutuan tak ada pun statement macam tu. Tak ada pun statement cakap kalau nak masuk negeri ni kena tutup aurat dan sebagainya. Tapi di undang-undang negeri Kelantan ada. Kenapa tak perbezaan dia? Jadi bila wujudnya perbezaan ni diikut perlembagaan rujukan utama. Jadi dia orang bincanglah macam mana nak buat. Boleh ke nak masuk negeri ni walaupun tak tutup aurat. So in the end yang tu ni macam hangat-hangat tahi ayam je lah isu tu macam sebab tu zaman tu je dia diperhangatkan. Sekarang ni dah tak dengar sangat. Tak tutup aurat pun masih boleh masuk negeri Kelantan. Perkara 75. Jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan suatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Nampak? Persekutuan dia lebih tinggi daripada negeri. Contohnya, tapi masih ikut perlembagaan lah. In case korang confused, saya tulis. Okey, ni perlembagaan. Perlembagaan. And then ni persekutuan, yang ni negeri. Bila ada sesuatu undang-undang yang berbeza, negeri dengan persekutuan ni dia berbeza. Jadi dia perlu refer kepada perlembagaan. Dia refer kat perlembagaan, tapi in the end perlembagaan ni dia macam fikir balik, dia ikut yang persekutuan. Sebab apa? Persekutuan ni dia mewakili semua negeri. Dia tak tertakluk pada satu negeri sahaja. So ingatlah perkara 75 yang paling overpower sekali, yang paling OP adalah perlembagaan. Tapi kalau tak boleh ikut, dia ikut persekutuan berbanding negeri itu. Okay, next. Yang kedua ialah penyelarasan. Okey, kita ulang balik. Apa faktor tadi? Apa faktor yang menyebabkan kukuhnya sistem persekutuan? Kalau kita ingat yang pertama tadi adalah keluhuran perlembagaan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi adalah apa? Lihat balik. Penyelarasan. Yang kedua ialah penyelarasan. Kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Yang kedua. Penyelarasan pentadbiran dibuat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui mesyuarat menteri dan ketua menteri serta majlis khas. Yang ni. Mesyuarat menteri besar dan ketua menteri, majlis yang termasuk dalam perlembagaan persekutuan dan kemudiannya majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Yang inilah majlis khas ni. Majlis. Okay, next. Faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan yang ni. Mesyuarat menteri besar dan ketua menteri dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh menteri besar dan ketua menteri. Yang ni huraian bagi penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Macam mana nak selaras?
ada persekutuan, ada negeri. Macam mana dia nak selaras, dia buat mesyuarat. Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kemudian dia orang discuss lah. Dia discuss apa dasar dia nak buat dekat kerajaan tersebut. So kalau dia discuss tu maksudnya memang kukuh dah sistem persekutuan tu. Sebab dia give and take. Dia tak buat semua tu berdasarkan aku nak buat, persekutuan nak buat, terus buat. Tak. Dia runding dahulu. Dia discuss. Majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan memperuntukkan penubuhan majlis negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Persekutuan ni terlalu besar. Lepas tu dia nak jaga negeri. Persekutuan ni dia nak jaga negeri. And then macam mana dia nak jaga negeri tu? How? Dia bina majlis. Majlis apa? Majlis Kewangan Negara. Majlis Tanah Negara. Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. Sebab apa? Sebab untuk tahu tanah tu, negeri tu je tahu. Bila negeri tu handle benda tu, dia pun bawa benda tu kepada persekutuan. Supaya persekutuan boleh dah tahu nak handle macam mana. Majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri juga dibuat melalui majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Contohnya, Majlis Keselamatan Negara. Yang ni. Tengah-tengah COVID ni saya rasa semua dah tahu kot. MKN buat apa. MKN buat apa. Duduk round, highlight hitam cakapnya kalau nampak tak pakai mask kena bayar RM1,000. Itu adalah majlis yang ditubuhkan kerjasama negeri dengan persekutuan. Majlis Air Negara. Yang ni biasanya Selangor lah. Selangor lah ada isu air ni. Kemudian Majlis Perumahan Negara. Nak buat rumah. Faktor yang mengukurkan sistem persekutuan. Kita lihat Majlis Kewangan Negara ni apa benda sebenarnya? Dia buat apa? Dah confirm lah kewangan kan. Jadi dia mentadbir hal ehwal kewangan. Pemberian ruang. Bayaran cukai. Pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Yang ni menarik. Sebab apa? Negeri ni saya bolak ke negeri, dia perlukan dana untuk bina, contohnya nak bina railway ke, nak bina jalan raya ke, nak bina highway ke, lebuh raya, nak bina lebuh raya ni perlukan duit. Jadi negeri ni dia mintalah duitnya persekutuan. Persekutuan nak duit sikit, dia persekutuan pun bagilah setakat sekian untuk bina lebuh raya untuk kepentingan bersama juga. Contohnya nak menghubungkan Johor dengan Terengganu, bahagian Penang, Kedah. Itulah contohnya. Majlis Tanah Negara membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Nama dah tanah. Apa je kita buat tanah? Tak ada ni je apa? Perkuburan je tak ada. Walaupun berkait dengan tanah. Perkuburan tak ada. Perhutanan, perlombongan, pertanian. Majlis Negara bagi kerajaan tempatan, perundingan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Contoh yang kita belajar hari itulah Majlis Perbandaran Kemaman, MPK contohnya, MPK. Saya tak tahulah, mesti masing-masing ada majlis perbandaran masing-masing kan. Apa kata kamu semua share sekali lagi? Share dekat ruangan komen majlis perbandaran apa di kawasan korang. Saya nak tengok. Cepat-cepat. Majlis perbandaran apa? Cikgu. Ya? Cikgu. Ya, saya. Cikgu punya suara dia semakin kurang je. Tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Venus pakai earphone ke? Kalau cabut earphone dengar tak daripada Tak. earphone? Tak dengar juga? Tak dengar. Boleh dengar tapi dia perlahan je. Perlahan sangat je. Perlahan sangat Betul. Saya cuba cabut mikrofon lah.
Sekejap ya. Salah pula saya. Okey. Dengar tak yang ni? Kamu dapat dengar tak? Lagi slow. Slow lagi. Tak macam seperti dulu lah. Dulu jago suara kuat. Oh, mungkin lah. Sebab dia cakap dengar kuat. Okey, apa kata saya buat ni? Saya buat poll. Saya mohon kelas saya lah untuk kalau kuat cakap kuat, kalau perlahan cakap perlahan. Dekat ruangan komen, saya nak tengok satu persatu. Suara cikgu macam tenggelam. Aduh, sedihnya saya. Oh, perlahan. Okey, make sense. Nanti saya cuba beli earphone baru lah. Saya semua memang agak perlahan ni. Suara macam underwater. Tak dengar cikgu. Suara cikgu hilang terus. Okey, sekarang dengar tak? Okey, boleh. Jelas tak sekarang ni? Oh, jelas. Jelas. Aduh. sorry. Okey. Kita sambung ya. Momentum dah ada lari dah ni. Kita sambung balik. Oh, saya tanya apa majlis pemandaran ni, saya baca balik ruangan komen. Banyak ni. Banyak drama kelas kita ni.
Okey. Majlis Perbandaran Kubang Pasu, kata Ahmad Iman. Oh, Kubang Pasu. Menarik. Lagi mana lagi? Jitra Kedah. And then MPAJ. Ini Ampang Jaya rasanya Huzaifah ni kan. And then 2 orang je cakap Majlis Perbandaran. Okay, tak apalah. Saya ucapkan tahniah lah kepada yang bagi respon. Yang lain tu jangan malu. Anda juga boleh bagi respon. Macam cikgu Majlis Pemadaran Kemaman MPK. Inilah untuk Majlis Kewangan, Majlis Tanah dan juga tempatan. Okey, dah habis untuk bab ni. Kita pergi bab baru pula ya. Kita new share. Okey. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru, pembentukan Malaysia. Tajuk ni sangat menarik Tajuk ni sangat menarik sebab kalau kita lihat bab 4 tu dia macam banyak pada fakta. Semua sejarah ni fakta sebenarnya. Dia macam kita dapat lihat ya. Persekutuan dengan negeri, macam mana peranan dia. Kali ini macam mana pula Malaysia ni terbentuk. Macam kamu semua dah duduk Malaysia lama dah kan. Kalau tanya bila Malaysia terbentuk, mungkin majoriti akan jawab 1957 lah kita merdeka. Saya tak cakap salah tapi betul ke terbentuk 1957? Kita akan lihat macam mana. Okay, untuk bab 5 ni, kamu semua akan belajar pertama sekali lah konsep. Konsep gagasan Malaysia. Apa itu gagasan Malaysia? Gagasan Malaysia tu macam mana? Macam gugusan ke? Gugusan apple-apple. Kemudian idea. Idea pembentukan Malaysia. Nanti dia ada 2 idea nanti. Idea daripada British dan juga idea daripada tempatan. Masyarakat tempatan sendiri. Ada 2 idea. Kemudian kamu akan belajar reaksi. Apa reaksi pembentukan Malaysia? Terkejut ke? Menangis ke? Marah ke? Macam mana reaksi dia? Emoji dia boleh buat macam mana? Suka ke? Sedih ke? Takut ke? Macam gembira tak nampak. Nanti kita lihat macam mana reaksi pembentukan Malaysia. Ada banyak je reaksi nanti. Kemudian langkah pembentukan Malaysia. So step by step kita akan lihat macam mana Malaysia terbentuk. Kemudian Perjanjian Julai 1993 dan Pengisytiharan Malaysia. Konfrontasi Malaysia. Bila Malaysia terbentuk, sudah tentulah ada konfrontasi. Apa maksud konfrontasi tu macam dia tak suka, dia nak confront, dia nak lawan. Contohnya macam Sasuke dengan Naruto. Contohnya lah Naruto. Dia ada konfrontasi. Dia ada konfrontasi. Dia ada macam pertelingkahan, pergaduhan yang kita pun tak tahu sebab apa yang pasti dia nak confront each other, dia nak lawan sama sendiri. Contohnya Indonesia lah. Dia ada apa ni? Slogan Ganyang Malaysia. Nak ganyang macam mana? Ganyang macam ni pun tak tahu. Mungkin kita akan kupas untuk tajuk seterusnya. Tapi insya-Allah ya hari ini kita akan pergi konsep, idea dan juga reaksi dahulu. Yang ni mungkin minggu depan. Kalau sempat lah. Okay, kita lihat dulu yang pertama. Konsep gagasan Malaysia. Apa itu konsep gagasan Malaysia? Okay, konsep, idea gagasan Malaysia. Saya highlight ya. Saya highlight warna kuning. Highlighter. Idea gagasan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okey, apa? Kita ulang balik. Apa itu gagasan Malaysia? Gagasan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa bukan semua, beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Antara idea yang lain yang pernah dilahirkan termasuklah Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ni yang student form 4 belajar ni. Perang Dunia Kedua. Sangat menarik tajuk ni.
yang mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada cengkaman British, Belanda mahupun Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, idea Melayu Raya ni tak berjaya. Bagi pihak British, dia ada buat idea. Idea apa? Penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Okey, ni yang kamu semua belajar bab lepas. Contohnya yang kalau masih ingat lagi Malayan Union. Malayan Union. Dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Menarik isu ni sebab apa? British dia cakap, dia dah bagi idea dah. Dia nak satukan wilayah British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pentadbiran pihak British. Ni take note lah yang ni. Kemudian, idea gagasan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, PTM ni, plus pula Sabah dengan Sarawak. Dengan Singapura dengan Brunei. Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei. Oh, banyak untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Okay, menarik ni, menarik. Sebab apa dia ada drama nanti. Dia macam takdir yang tertulis jugalah. Tapi ni macam sejarah yang tertulis. Okay, ni peta Malaysia. Ni Persekutuan Tanah Melayu, confirm dah tahu. Kemudian Sabah, Sarawak. Peta Malaysia ni, ada satu video kat YouTube tu, cikgu tengok. Dia tanya, okey, kat ni negeri apa? Kat sini negeri apa? Kat sini negeri apa? Dia tanya rakyat Malaysia. Tapi rakyat Malaysia tak boleh jawab. So, dia macam agak awkward lah. Peta negara sendiri pun tak tahu lagi. Tapi saya yakin dah student saya ni semua dah tahu kot. Negeri mana, Perlis kat mana, Pulau Pinang kat mana, Selangor kat mana, Pahang kat mana, Terengganu Johor kat mana. Okay. Kita pergi yang seterusnya. Itu ialah konsep gagasan Malaysia. Saya ulang ya. Konsep gagasan Malaysia. Gagasan Malaysia. Apa itu gagasan Malaysia? Kalau tanya gagasan Malaysia, ingat ni. G. Gabungan. Gabungan negeri-negeri beberapa negeri jajahan British di Asia Tenggara. Beberapa saja. Nampak? Saya nak lihat sekali lagi. Yang ni. Gabung beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Idea pembentukan Malaysia. Ini yang kedua. Ni idea pembentukan Malaysia. Dia ada dua ya. Yang pertama, British yang bagi tahu. Yang kedua, rakyat tempatan pula yang bagi tahu. Kita go step by step. Kita lihat dulu yang pertama. Cadangan terawal tahun 1887 lagi. 1887. Cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Brassey. Lord Brassey. Lord Brassey. LB. Louis Boyton. Bukan tu LB. Pengarah Syarikat Berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Beliau mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat tu negeri itulah. Singapura, Melaka. Supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Sebab dia gabung semua. Cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. Sebab contohnya kalau zaman Melayu dahulu, zaman dulu kala lagi, Pahang, contohnya Pahang, dia tak sebut sebagai negeri Pahang. Dia tak dikenali sebagai negeri Pahang, tapi sebagai Gangga Negara. Gangga Negara. Maksudnya, Pahang tu sendiri dianggap sebagai sebuah negara. Pahang tu sendiri dianggap sebagai sebuah negara, bukan negeri. Sebab tu zaman dahulu lah. Begitu juga dengan Melaka. Melaka tu adalah sebuah negara.
Sampailah kat hujung sana. Dikenal sebagai negara. Tapi idea British ni dia cakap, okey, apa kata kalau kita gabungkan. Masa tu dah jadi negeri dah lah. Dah ada raja, dah ada negeri dah ni, dah tak ada dah benda ni. Dah tak ada dah benda ni. Masa ni dah ada lah negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Johor. Dah ada dah. So LB ni, Brexit ni dia cakap, apa kata kalau kita gabung Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan juga negeri Selat. Sebab senang sikit kita nak jaga ekonomi ni sebab ada potensi kot. Dia cakap macam ada potensi macam tu. Lord Bracey. Itu yang pertama. Yang kedua, Sir Malcolm McDonald pula. Ni nama ni senang nak ingat ya. McDonald. Tulis. McDonald. McDonald's. Nanti kalau ada quizzes tak boleh jawab juga. Tak tahu lagi McD kot. Setelah tamat Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm McDonald, Governor General British di Asia Tenggara, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara. Gabung juga. Yang ni pun gabung, yang ni pun gabung. Untuk apa? Untuk politik dan juga ekonomi. Semuanya sama je konsep dia, cuma tahun yang berbeza. Dia macam duk propose balik lah. Dulu pada tahun 1887 dah cakap dah. Apa kata kalau kita gabung negeri ni? Senang sikit kita nak jaga ekonomi. Yang lain tak ada orang dengar pun. Contohnya macam classmate lah dalam satu kelas korang semua. Jom kita pergi tengok wayang. Kita tengok cerita. Contoh apa? Jurassic Park contohnya. Bulan Januari lagi duk ajak. Jom tengok Jurassic Park. And then bulan Februari ajak lagi. Tak pergi lagi. Last COVID langsung tak pergi. Contoh lah tu. Sama juga dengan idea pembentukan Malaysia. Dia dah cadang dulu lagi 1887. Tapi tak didengari. Jadi sorry lah LB Lord Bracey ni. Ni Sir Malcolm McDonald ni. Kita lukis M. Macam ni ke logo MACD? Lantaklah logo dia macam mana. Tapi huruf M lah. Sir Malcolm McDonald mengadakan perbincangan dengan Datuk Onn Jaafar, pemimpin United Malay National Organisation UMNO dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Okey, masa ni lah yang menariknya sebab apa? Datuk Onn Jaafar ni dia macam nampak vision. Sebab dia dah berbincang dengan Sir Malcolm McDonald ni. Cakap nak gabung. Sebab tu lah kalau kita lihat dalam konteks sejarah, UMNO ni, dia almost like a hero lah. UMNO ni like a hero dalam konteks sejarah. Okay, UMNO almost like a hero. Sebab dia lah yang bantu untuk takbir ataupun dapatkan Malaysia ni wujud pada asalnya. Tapi ia semua bergantung kepada kamu semua lah macam mana nak nilai sama ada UMNO ni hero ataupun tak. Okay, tu yang idea pembentukan British. Dua yang pertama ni, kita ingat ya, LB, Lord Bracey ni. Dan juga McDonald's. Okay, seterusnya. Pada tahun 1952, Sir Gerald Templar, GT, Gerald Templar, pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Pada Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Pun nak penggabungan wilayah juga untuk keselamatan. Yang ni jugalah berbeza sikit. Sebab kalau kita lihat yang pertama tadi, dia fokus apa? Ekonomi. Yang ni pun ekonomi dan juga politik lah yang ni. Tapi yang ni, okey, ni macam suci lah sikit. Tak fikir sangat ekonomi, tak fikir pun duit-duit ni. Dia fikir keselamatan. And then Borneo setuju. Kemudian tahun 1960, Geoffroy Tory. Okay, Geoffroy Tory. GT juga. Okay, senang nak ingat ni. GT Square je lah. GT Square. Geoffroy Tory, pesuruh jaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Ekonomi juga. Yang ni, pakcik ni. Mendapat sokongan pejabat kolonial. Rasanya tu je untuk British.
Yang setuju untuk British. So kita cuba recall balik. Dapat ingat tak? Siapa yang bagi idea ni untuk British punya konteks? Okay. Mak Ingat saya ya? Idea untuk pembentukan Malaysia. Pertama sekali LB, Lord Brassey. Okay, yang kedua MACD. 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 Yang ketiga SGT. GT. Buat je GT square. Iaitu Jared Templer dengan Geoffroy sorry. Tory. Tiga ni je ingat. Kalau kamu ingat ni, insyaAllah kamu boleh jawab quizzes nanti. Lord Brassey. Okay. Next kita pergi pada idea penduduk tempatan pula. Pada tahun 1906, lamanya, majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Sebab apa? Kalau kita lihat majalah Al-Imam ni, dia macam ambil daripada Mesir punya majalah pada tahun 1887 lagi. Dah lama dah lah. 1887 dia cakap macam kita perlu bangkit untuk berjuang. And then, dia macam sampailah kat tanah Melayu, majalah Al-Imam ni, pada tahun 1906. Kayaknya awal. Sebab kalau kita lihat Merdeka 1957, untuk dapat ideologi kemerdekaan ni, 1906 lagi. Kalau lihat jangka masa ni dalam 40 tahun. Sebab masa ni, rakyat baca, sebab bila dia baca, dia jadi macam kitab lah. Dia duduk baca je. Bertahun-tahun duduk baca. Sebab konteks dia sama. Apa isi dia? Isi dia gesa penyatuan raja dan orang Melayu. Saya padam lah macam polok sangat. Dia gesa apa? Penyatuan raja dan orang Melayu. Okay. Raja plus orang Melayu. M. Dalam pendidikan dan juga pembangunan ekonomi. Inilah dalam Al-Imam. Konklusi Al-Imamnya. Contohnya lah, katakan korang ada member. Saja je nak sembang daripada sembang makan apa tak lagi, makan tak lagi. Try tanya. Dalam majalah Al-Imam dia cakap apa? Try tanya, kita tengok reaksi dia macam mana. Mungkin cakap Al-Imam tu dia cakap pasal agama lah. Cakap pasal agama. Tak nafi cakap pasal agama. Tapi korang boleh counter balik cakap macam ni. Dalam Al-Imam ni, dalam tu dia ada cakap yang apa, patutnya raja dengan orang Melayu bergabunglah untuk pendidikan dan juga pembangunan ekonomi. Itulah kalau nak sembang lah. Kemudian tahun 1938. Kalau korang ada soalan, tanya je. Konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis tanah Melayu. Contohnya Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, glamour ni, Ahmad Bustaman, Ishak Haji Muhammad, Pak Sako dan Burhanuddin Al-Hemi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Idea mereka untuk menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Wow. Idea ini tidak berhasil apabila Presiden Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Nampak tak? Ideologi 1938 dia macam dia dah rasa nak merdeka bersama-sama tanah Melayu dengan Indonesia sebagai sebuah negara. Tapi tak berjaya sebab Presiden Soekarno awal-awal lagi dia dah isytihar Indonesia merdeka dengan tanah dia sendirilah. 1945. Jadi, kalau kita letak diri kita lah sebagai Dr. Burhanuddin Elmi ni sewaktu tu, rasa macam kena betray tak? Sebab kita ingat nak macam nak sama-sama, tapi in the end dia buat dulu. Contoh macam tu lah. Kalau personally cikgu pun rasa sedih macam kena betray lah. Kita berjuang sama-sama kot. Kita guna ideologi daripada barat,
kita share maklumat, share ideologi, berperang. Tapi mungkin ada faktor di sebalik itulah. Faktor je mungkin untuk kuasa. Untuk kuasa. Sebab tu kuasa di Indonesia ni dia nak banyak tanah sebenarnya. Tapi untuk dapatkan semua tu agak susah lah. Kalau kita lihat sekarang pun susah nak takbir sebab negara Indonesia tu agak luas. So kita tinggal kat situ lah. Maksudnya sedih lah. Macam Indonesia ni tinggal kita sebenarnya. Tiba. Okay. Kita lihat balik takut terlupa tadi. Dr. Burhanuddin Helmi. Kemudian Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash dalam ucapan persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober. Dia cadang Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Joint PTM. Kalau kita tengok balik Tunku Abdul Rahman dia cakap untuk mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah menyertai Persekutuan Tanah Melayu 1955. Kita flashback balik nampak ni. Bila ni? 1951. Datuk Ot Jaafar gabung Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Wilayah Borneo ni bukan Sabah Sarawak ke? 19, kita tengok balik berapa kita erase. 1951. Ini 1955. Okey, kalau kita lihat dari sudut sejarah lah, dari sudut sejarah. Yang betul-betul cadang dan mendapat nama adalah Perdana Menteri kita yang pertama. Betul saya tak nafi Betul tak? Dia yang pertama. Kita perlu gabung untuk membentuk Malaysia. Tapi sebenarnya, yang ni mengikut kajian lah. Perdana Menteri yang pertama ni, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash, dia mengambil idea Datuk Ong Jaafar tu. Ong Jaafar. Kalau ikutkan memang British yang bagi idea kan. Tapi yang betul-betul perjuangkan untuk persatuan ni ialah Datuk Ong Jaafar. Tapi Datuk Ong Jaafar langsung tak mendapat pengiktirafan. Sebaliknya yang mendapat pengiktirafan ialah Perdana Menteri kita yang pertama. Sebab dia yang usulkan untuk merdeka. So in a sense lah, kalau kamu semua dah besar, saya tahu kamu semua dah besar, dah boleh fikir secara matang. So saya tak ajak kamu untuk berpegang terus dengan apa yang saya cuba sampaikan ni. Tapi saya minta kamu semua untuk berfikir. Apakah betul Perdana Menteri yang pertama yang menyebabkan kita semua ni merdeka? Ataupun disebabkan oleh tangan-tangan luar yang cuba untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Malaysia? Yang tu kita perlu tahu tentang konteks sejarah. Saya harap kamu fahamlah penyampaian saya ni. Mungkin agak confusing tapi saya harap kamu faham. Okey, kemudian 1958 Datuk Mustafa Datuk Harun pemimpin Sabah dalam satu pertemuan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu Sabah. Okey, ni in a sense lagi kan, ni Sabah. Sabah. Bila dia bersetuju untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, apa yang dia ditawarkan? Siapa tahu? Siapa boleh jawab dekat ruangan komen? Cuba je, kamu boleh tulis je apa kamu nak tulis. Anyone nak cuba? Anyone? Seorang pun tak apalah, seorang je reply. Cikgu, Ya? cikgu punya soalan apa? Saya tak faham, cikgu. Cikgu tak faham ya. Tak faham? Okey, tak apa. BJ Timah? Okey, thank you. Ada reply. Okey. Saya ulang dari awal
Bagus kalau korang tak faham, korang cakap je tak faham. Senang saya nak explain balik. Untuk pembentukan Malaysia, pertama sekali pada tahun 1951 tadi kita lihat British dia sembang dengan Datuk Wak Jaafar nak merdeka. Tapi tak merdeka lah. Sebab in the end yang bawa kemerdekaan tu adalah Tunku Abdul Rahman. Yang pertama, sebab dia cakap dia nak gabung Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei masuk Persekutuan Tanah Melayu. 1955. Sebab kita merdeka 57. Kemudian tahun 1958 ada seorang lelaki ni. Nama dia Datu Mustafa Datu Harun. Pemimpin Sabah. Dia pergi jumpa dengan ni Tunku Abdul Rahman. Dia cakap, oh saya ni berminatlah untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dia ni berminat. And then persoalan saya, bila dia ni berminat untuk join Persekutuan Tanah Melayu, apa yang dia akan dapat? Apa yang akan dapat? Tadi ada orang jawab biji timah tadi. Kurang tepat, mungkin boleh tapi kurang tepat. Ada jawapan lain tak? At least orang dua lagi cuba. Cuba je jawab apa-apa pun. Sebab apa? Sebab apa Datu Mustafa, Datu Harun, dia interested nak join Persekutuan Tanah Melayu? Sebab dia suka Melayu. Suka Melayu, boleh diterima tapi kurang tepat. Terima kasih atas percubaan tu. Yang lain, ada lagi? Last. Seorang je. Menjajah negara. Hasil cukai minyak petrol dibagi. Okey, menarik. Kemerdekaan. Okey, nice. Terima kasih semua. Sebab apa Datu Mustafa Datu Harun dia nak join Persekutuan Tanah Melayu? Betul, pertama sekali untuk merdeka. Dah nak merdeka ni sebab Sabah Sarawak dia tanah jajahan British juga. Tapi dia tak ada pengiktirafan untuk mendapat kemerdekaan lagi. Hasil cukai minyak petrol dibahagi tu sepatutnya yang ni untuk Brunei lah. Tapi yang ni dia tak tu sangat. Tapi baguslah, menjajah negara. Almost there. Tapi senang cerita macam ni saja. Sebab apa dia nak join? Sebab salah pula ni. Sebab apa dia nak sangat join? Sebab jawatan. Bila dia jumpa dengan Tunku Abdul Rahman, dia dapat merdeka dan dia dapat jawatan. Kalau kita ikutkan ya, untuk merdeka ni, dia tak boleh merdeka terus macam tu. Jumpa je terus merdeka. Kalau ikutkan dalam sejarah, Sabah dengan Sarawak, dia macam buat bancian tau. Dia macam tanyalah seorang-seorang. Kobot, Suruhanjaya Kobot, dia tanya. Nak join tak kemerdekaan? And then terus cakap nak join. Hakikatnya majoriti Sabah Sarawak dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun kita ni nak masuk, dia tak tahu pun Sabah Sarawak ni nak masuk bawah Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu tu. Rakyat Sabah Sarawak tak tahu pun. Sebab yang ni Datu Mustafa Harun dia nak cepat merdeka. Dia nak jawatan. Sebab itulah ada isu cakap apa Sabah nak keluar Malaysia, Sarawak nak keluar Malaysia. Lepas tu kita guna isu yang Danish bagi tahu tadi. Sebab isu minyak dibahagi. Betul lah. Sebab bila dah masuk di bawah Malaysia, kekayaan yang ada Sabah Sarawak tu, kekayaan tu, dia orang tak boleh claim dia orang sendiri sebab dia orang kena bahagi dengan semenanjung. Yang ni yang tak dipersetujui oleh Brunei. Sebab tu Brunei tak join. Saya harap kamu faham lah. Faham tak? Ya, faham cikgu. Okay. Okay. Good. Alhamdulillah. Itulah maksud dia. Kemudian Tunku Abdul Rahman memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Ni 1960. Okay. Apa rasional idea pembentukan Malaysia? Pertama sekali ialah keselamatan.
Rasional dia, rasional. Pertama sekali ialah keselamatan. Ni shield. Yang kedua ialah keseimbangan. Keseimbangan kita buat touching. Keseimbangan penduduk. Penduduk. Ancaman komunis di Singapura. Ancaman komunis di negeri ini telah menggugat keselamatan persekutuan tanah Melayu. Betul lah. Lepas tu Tunku Abdul Rahman pula anggap Singapura ni pusat kegiatan komunis. Oleh itu, langkah penyatuan dengan Singapura ini dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi bendung ancaman komunis di Singapura. Bila tanah Melayu ni dapat lihat ya, dekat Singapura ni banyak je komunis. Jadi dia macam, okay, Singapura, marilah sini. Mari duduk bawah aku supaya aku boleh jaga kau. Biar abang jaga awak. Contoh macam tu lah. Dia anggap Singapura macam adik-adik lah sebab kecil je kan negara Singapura tu. Kemudian perkembangan di Sarawak. Sarawak pun dia berhadapan dengan komunis juga. Iaitu Clandestine Communist Organisation, CCO. So bila Sarawak join, British dapatlah bendung ancaman komunis ni. Kemudian keseimbangan komposisi penduduk. Keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina. Komposisi ni maksudnya macam kepadatan lah. Ratio orang cakap. Perkara ini dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman. Penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi antara kaum. Yang ni yang kurang make sense lah bagi cikgu. Sebab apa? Bila nak bentuk Malaysia, dia invite Singapore. Tapi Singapore ni ramai Chinese. So bila ramai Chinese, duduk bawah satu lembaga yang dikenali sebagai Tanah Melayu ataupun pembentukan Malaysia, macam tak logik lah. Contoh macam ibarat macam ni lah, 6-4. Contoh macam tu, 6-4 nisbah. 6 Cina, 4 Melayu. Contoh lah, sebagai contoh lah ni. So bila nampak macam tak seimbang, jadi dia ajak Sabah Sarawak pula join. Sabah Sarawak dan juga Brunei. Jadi ratio dia dah tak 6-4-4 lah. Jadi contohnya jadi 4-4-2. Contoh macam tu. So stabil lah. Kalau ikut komposisi kaum Melayu jadi 6 dah kat sini. Jadi 4. Tu contoh lah. Okay, seterusnya mempercepat kemerdekaan dan juga pembangunan wilayah. Okay, kita lihat. Kita ingat tak lagi apa rasional pembentukan Malaysia? Yang pertama sekali tadi ialah keselamatan. Yang kedua ialah keseimbangan penduduk. Yang ketiga, merdeka. Merdeka kita lukis jari. Merdeka. Dan yang keempat ialah pembangunan wilayah. 4 benda ni untuk rasional. Bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk di wilayah ini. Okay, in case you guys are wondering, apa itu maksud dekolonisasi? Maksudnya ialah pentadbiran setempat. Pentadbiran setempat. Itu adalah dekolonisasi. Koloni banyak, kita buat satu je jadi dekolonisasi. Pentadbiran setempat. Kemudian pembangunan wilayah. Untuk bangunlah, nak gabung semua sebab nak bangun sosial, ekonomi, infrastruktur. Ni senang sangat lah. Boleh goreng ni. Okay. Reaksi pembentukan Malaysia. Macam mana reaksi dia? Kejut ke? Kaget? Okay, reaksi dia, Tunku Abdul Rahman dia umum pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961.
pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Terdapat pihak yang menerima baik dan ada juga yang menentang. So ada yang terima, ada yang menentang. Reaksi tempatan terdiri daripada penduduk dan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Manakala reaksi negara jiran pula daripada Indonesia, Filipina dan Thailand. Okey, reaksi awal pembentukan Malaysia. Kalau kita ingat, tadi ada dua reaksi. Terbagi kepada dua. Yang pertama adalah tempatan, reaksi tempatan. Kalau kita lihat adalah Persekutuan Tanah Melayu. Okey, siapa nak bagi lagi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 je. Siapa nak bagi? Negeri mana? Ada siapa-siapa nak cuba? Brunei, Singapura, Sarawak dan Sabah. Yes, Brunei, Singapura, Sarawak Sabah, dan Sabah. Sabah. Okey, terima kasih Vinesh. Okey, yang ni ingat fit je, fit. Filipina, Indonesia, Thailand. 3 negara ni je yang bagi reaksi. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, reaksi ni reaksi Persekutuan Tanah Melayu ya. Yang ni kita bagi roughly je lah sebab simple je yang ni. Awalnya pembentukan Malaysia ni dapat sambutan baik daripada penduduk dan politik di Persekutuan Tanah Melayu. Tak ada masalah sangat pun. So, Persekutuan Tanah Melayu terus okey, on terus, tak ada penentang. Tu reaksi dia. Reaksi penduduk di Persekutuan Tanah Melayu. Tapi di Sarawak macam mana pula? Cakap pelbagai reaksi. Kita lihat. Ni reaksi di Sarawak. Pertama sekali sokong, tentang, lepas tu dia tentang, tak jadi, lepas tu dia sokong. Nampak? Kalau Persekutuan Tanah Melayu tadi terus sokong. Nak merdeka je lah. Tapi di Sarawak, okey jom merdeka. Tak jadi, jangan. Merdeka. Nampak? Dia macam indecisive lah in a way. Siapa yang sokong? Barjasa. Ingat ya, Barjasa. Ingat Barjasa, ingat Sa ni Sarawak lah. Dia sokong. Support. Contohnya Datuk Patinggi Abdul Rahman. Senangnya ni ingat Barjasa je. Untuk menentang, yang awal yang tentang adalah SOP. SOP P ni, penentangan. Dia tentang pembentukan Malaysia. Senang je nak ingat. Kemudian kemudian sokong. Ni snap. Snap dia tentang. Lepas tu kemudian snap, dia sokong. Snap. Cikgu, Ya? apa tu jawatan kuasa Setiakawan Malaysia? Setiakawan ni dia macam dia ajak yang menentang tadi untuk support penubuhan Malaysia. Sebab itulah wujudnya jawatan kuasa Setiakawan Malaysia. Dia macam ni daripada persekutuan lah ni. Dia buat rundingan dengan Sarawak. Dia cakap, kalau kamu join Tanah Melayu, kamu akan dapat sekian. Faham tak Vinesh? Faham cikgu? Jadi sebab itulah fungsi dia. Sebab tu snap awal dia tentang. Tapi lepas Setiakawan ni invite dia, cakap banyak kelebihan dapat. So dia pun terus sokong. Okay, kita quick recap. Sokong siapa? Barjasa. Dia sokong. Yang tentam adalah SOP. Snap ni berbelah bagi. Orang meletak, lepas tu dia ya. Ingat dia ni je. Untuk negeri Sarawak. Kita lihat pula yang seterusnya. Sabah pula. Sabah banyak reaksi juga. Ni tak perlulah ni. Banyak sembang ni. Tapi yang perlu tahu, penduduk dia rasa tak perlu pun untuk bergabung sebenarnya. Nampak? Nampak? Seperti mana yang kita lihat tadi. Mana pakcik tadi tu? Yang ni. Datuk Mustafa Datuk Harun ni. Dia cakap nak bergabung kan? Nak bergabung dengan cakap dengan Tunku, dia nak bergabung bawah Persekutuan Tanah Melayu. Tapi kalau tengok reaksi rakyat,
rakyat rasa macam tak perlu pun bergabung sebenarnya. Tak perlu pun bergabung. Kenapa nak bergabung? Lepas tu siapa yang sokong? UNCO, USNO, PASUK Momogun. Ni. UNCO, USNO, PASUK Momogun. Dia support untuk join. Dia support untuk join. Sabah untuk join Malaysia. Dia support. Perbezaan yang kedua yang tentang adalah yang ni juga tentang parti yang sama juga. Contohnya UNCO, USNO. Tapi kemudian dia menyokong juga pembentukan Malaysia. Sebenarnya macam ni lah. Tentanglah banyak mana pun. In the end kalau kita lihat sekarang Sabah Sarawak kan duduk bawah Malaysia. So jawapan dia tu ada pada waktu sekarang lah. Tentang pun banyak mana pun still masuk bawah Malaysia. Kemudian Singapura pula kita lihat. Kita dah pergi Sabah, Sarawak. Kemudian kita lihat pada Singapura, Brunei nanti. Brunei kat sini. Okay. Pemimpin dan penduduk Singapura turut memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Contohnya yang sokong untuk Singapura. Yang sokong Singapura. Yang sokong, yang tentang. Yang sokong siapa? PAP. Bukan PUBG. PAP. Bukan Karipap. PAP. People's Action Party. Siapa? Lee Kuan Yew. Okay, Lee Kuan Yew ni orang kuat ni. Orang kuat. Siapa yang ni tentang Parti Rakyat. Parti Rakyat. PR. Parti Rakyat. Barisan Sosialis juga menentang. Barisan Sosialis. Kena tulis satu lagi. Barisan Sosialis. Ni tentang. Sebab apa dia tentang? Sebab masing-masing nak jaga kepentingan sendirilah. Sebab apa nak join? Pun untuk kepentingan sendiri. Sebab tu mula-mula Singapura acah nak masuk. Acah nak masuk Malaysia. Lepas tu bila dah masuk, dapat kemerdekaan, dia belah balik. Dia keluar Malaysia. Sebab dia dah dapat pengiktirafan kemerdekaan. So, no need for Malaysia. We can stand on our own, katanya. Itu adalah Singapura. Kemudian Brunei. Yang ni yang saya bagi tahu minggu lepas. Sultan Omar Ali Saifuddin mengalukan cadangan pembentukan Malaysia. Rakyat Brunei pada peringkat awalnya berminat juga untuk menyertai gabungan ini. Namun, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Kemudian menentang. Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh M. Zahari menentang. Sebab apa? Pembentukan Malaysia, satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh agar dapat kuasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Mereka juga bimbang Brunei akan hilang sebahagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan ini. Yes. Sebab itulah AM Azhari ni, dia tahu macam side story. Dia tahu side story, cerita di sebalik ni. So dia inform kepada Sultan Omar Ali Saifuddin. Dia bagi tahu kepada Sultan yang sokong mula-mula. Cakap, Sultan, kalau kita join Malaysia, kita perlu kongsi minyak. Malaysia akan ambil minyak kita. Instead of that, apa kalau kita tak terima, kita buat negara kita sendiri. And then Sultan Omar pun cakap, oh, ya juga. So, in the end, dia tak join pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya reaksi awal pembentukan Malaysia. Yang ni negara jiran. FIT tadi FIT. Filipina, Indonesia, Thailand. Pada peringkat awal, rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad Hatta, iaitu Naib Presiden Indonesia, dan juga Subhan Drio, Menteri Luar Indonesia, mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Dia support. Dia support lah. Nak bentuk Malaysia, buatlah Malaysia. Aku dah ada negara aku sendiri. 1945 dah merdeka, aku kata Indonesia. Mas, tiba jadi Indonesia. Okay, Filipina. Presiden Diosdado Pangan Macapagal. Macapagal ni sangat glamour menentang pembentukan Malaysia. Sebab apa? Sebab menuntut wilayah Sabah. Oh, okay, drama juga Filipina ni. Pinoy. Pinoy. Kerana menuntut wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu,
tuntutan ini adalah di bawah urusan kerajaan British. Seperti mana yang ni cakap, A.M. Zahari tadi cakap, pengaruh ekonomi British lagi yang kekal pengaruh. Merdeka lah setara mana pun, tapi kalau ikutkan masih ada pengaruh British dalam kemerdekaan kita. So tak setuju lah ni Filipina. Thailand pula dia cakap macam mana? Thailand cakap beri reaksi positif. Positif Thailand. Dah lah tolong Jepun masuk tanah Melayu. Dan menerima idea pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dianggap memperkuat usaha ke arah keamanan di Antara Asia Tenggara. Okay, good. Bagus Thailand ni. So itulah reaksi negara-negara jiran. Okay. Cikgu, Ya? maksudnya negara Thailand tu dia menyokong lah. Yes, dia sokong. Dia macam, okay, baguslah kalau Malaysia merdeka, senang sikit kita nak buat apa, dasar untuk berdagang, berjual beli dan sebagainya. Aman sikit. Contohnya kalau Vinesh lah. Rumah Vinesh tenang je, aman je. Tapi rumah jiran, hari-hari duduk bergaduh, berantam. Duduk-duduk, lempar periuk, lempar TV, lempar kerusi. Tenang tak hidup macam tu Vinesh? Memang tak nak. Memang tak tenang kan? Sebab tu lah Thailand macam, okey lah. Kalau Malaysia merdeka, at least senang sikit hidup kita kat Thailand. So dia positif. Macam Filipina, dia macam anggap Sabah tu hak dia. Dia tak setujulah, sangat tak setuju. Tapi in the end British cakap, sebab Sabah tu di bawah British, so bila nak merdeka, British terus bagi kepada Malaysia. Okay. Tu untuk langkah pembentukan Malaysia ni kita pergi untuk minggu depan. Dan juga pengisytiharan Malaysia macam mana, dan juga konfrontasi Malaysia macam mana. Yang ni menarik. Macam mana nak confront. Ni a picture is worth 1,000 word. Saya rasa kamu semua tahu kot. Akak ni buat apa. Jeng. Balik nanti tengok balik video dia. Sangat terhibur ya. Kalau stres suka tengok video dia. Okay, terima kasih. Ada Cikgu, soalan tak? Ya? yang tadi apa, wanita tu dia menari tu kenapa cikgu? Oh, yang ni. Yang ni dia ada untuk pementasan teater. Pementasan teater. Vinesh tak tahu ke? Tak, saya tak dengar pun. Sebab tak apa, nanti Vinesh boleh type dalam YouTube jeng. Adalah kakak ni menari. Cikgu, perkataan jeng tu bukan dalam Upin Ipin ke? Pun boleh Upin Ipin jeng. Jeng tu macam slang lah. Slang. Macam nak tunjuk unsur suspense. Jeng. Okay. Ada soalan? Kita nak pergi quizzes ni. Tak ada soalan ya? Okay, kita pergi pada quizzes. Ada 7 soalan saja. So, all the best lah kepada kamu semua. Saya harap kamu dapat jawab ya. Okay, waiting for participants. Selamat datang Iman, Sofia. Okay, laju Ariel, Dinesh, Ain Fatin. Okay, lajunya Akmal, Syafiqah. Nurin. Selamat datang. Umaira, selamat datang Umaira. Hafi Irfan. Okay, welcome. Asfa. Adlin Faikah. Okay, selamat datang sekali lagi. Ingat ya, gagasan Malaysia, penggabungan beberapa. Aziz mana ni? Oh, Aziz.
Okay. Jepah. Oh, Huzaifah. Suka lah nama guna Jepah. Huzaifah Gebil kan. Don Arif masuk tak lagi Don Arif? Don Arif masuk. Ariel. Okay, Ariel. Saya sebut macam apa? Ariel eh? sorry. First time jumpa nama Ariel. So it's hard for me to pronounce that. Okay, Ariel. Okay, sorry. Okay, Emily. Okay. Semua dah masuk ke ni? Saya kira sekejap 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Ada lagi kot ni. Mursyid Hamdan. Mana Mursyid Hamdan? Mursyid Hamdan tak ada ni. Mursyid Hamdan cepat masuk Mursyid. Okay, Danish. Selamat datang Danish. Okay. Saya send link Okay, saya send link. Ahmad Iman. Mursyid Hamdan dah masuk. Okay, rasanya dah boleh mula kot. Okay, dengan lafaz Bismillah, all the best dan good luck kepada kamu semua. Selamat menjawab, okay?
Okay, rasa semua dah siap Okay, come back. Tunggu Ya, sikit yo. lagi. Okay. Okay, soalan senang ke susah? Senang. Waduh. Senang. Okay. Nanti kita lihat ya. Saya end Okay, tahniah. Binesh, Ariel dengan Adeline Faikah. Dan juga kalian semualah tahniah. Okay. Okay, Nurin dan juga Binesh. Okay, kita lihat soalan satu ke satu. Oh, ramai jawab betul ni. Tahniah lah. Harap exam nanti pun jawab betul. Okay, kita lihat dulu yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan gagasan Malaysia? Okay. Siapa jawab gabungan beberapa kuasa 3 ni? Siapa jawab ni? Aduh. Gabungan negeri-negeri tanah Melayu. Ni salah ni. Sebab apa? Gabungan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Yang ni. Ingat Cikgu, yang ni? Ya? gagasan Malaysia ni kan rakyat dia menentang. Kenapa menentang? Oh, Makaisia. Saya typo, sorry. Kenapa menentang, Binesh? Tak tahu, cuba last year pun saya baca dia bagi tahu ramai orang mereka menentang gagasan Malaysia tapi tak tahu. Okey. Satu pandangan yang bagus, Binesh. Saya tak nafi statement tu. Sebab apa? Seperti dengan semua benda yang ada kat dunia ni, dia ada kekurangan. Bila ada kekurangan, maksudnya adalah golongan yang setuju, ada golongan yang tak setuju. So, kalau Binesh baca bahawa gagasan Malaysia tak dipersetujui ataupun tak disukai, betul. Tak salah, betul. Gagasan Malaysia tidak setuju. Contohnya apa yang kita belajar tadi, Sabah Sarawak nak join. Yang joinnya tu tadi pemimpin Sabah yang pergi jumpa dengan Tunku Abdul Rahman cakap nak merdeka. Tapi kalau lihat reaksi rakyat, rakyat sendiri cakap tak perlu gabung pun. Dah cakap tak perlu gabung tapi end up duduk di bawah Malaysia, nak buat macam mana lagi? Nampak tak? Setuju atau tak? Ianya tergantung kepada penilaian individu. So kalau tanya cikgu sendiri, cikgu bersetuju dengan gagasan Malaysia sebenarnya. Tapi bersetuju cikgu pun, cikgu tak boleh nafi ada kekurangan dia. Maksudnya ketidakadilan yang rakyat Sabah Sarawak duduk merana sampai sekarang. Itu tak boleh nak nafi lah dalam konteks sejarah. Nice lah perspektif Binesh. Teruskan membaca. Kemudian idea pembentukan Malaysia yang dikemukakan oleh pegawai British seperti ingat tadi LB, McDonald, kemudian GT Squared. Semua ni lah betul. Lord Brassey, McDonald, Sir Gerald Templer, Sir Geoffroy Tory. Okay, tahniah semua. Semua betul ni. Apakah intipati yang tergandung dalam majalah Al-Imam pada tahun 1906 yang berhubung kait dengan pembentukan Malaysia? Menyuruh umat Islam untuk bersedekah. Ni hampa tembak ni. Saya tak cakap pun bersedekah tadi. Menggalakkan solat berjemaah di masjid. Menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan ekonomi di tanah Melayu. Okey, betul. Menyuruh umat Islam bertaubat. Tak ada dalam statement tu. So, good lah. 15 jawab betul ni Al-Imam. Ingat je Al-Imam, dia ajak bergabung raja dengan rakyat tempatan. Rasional utama dalam pembentukan Malaysia adalah dalam aspek keselamatan, betul. Keseimbangan komposisi penduduk, betul. Mempercepat kemerdekaan, betul. Pembangunan wilayah pun betul. Ini semua betul. Berjasa menyokong pembentukan Malaysia. Siapa ingat ni negeri mana berjasa ni? Siapa ingat negeri mana? Sarawak. Sarawak, good. Bagus. Student saya semua bagus. So, saya nak minta izin keluar dulu sebab okey, selamat berbuka puasa Nurin Iliani. Right. Selamat buka lah. Okey, betul berjasa ni. Sarawak, okey, good. So, menentang pembentukan Malaysia.
Ni pun daripada Sarawak betul dia tentang. Kalau kita ingat satu lagi, parti apa yang awalnya dia tentang, kemudian dia support. Snap. Okay, good. Snap. Saya Dia ingat Snapchat lah cikgu. dia Snapchat. Dia guna filter anjing. Ni sub. Sub betul lah dia tentang. Kemudian soalan terakhir ni. What's up? Angkor, USNO dan PASUK Momogul menyokong pembentukan Malaysia. Betul ke salah? Ni kalau ikut soalan ni, saya saja nak bagi confusing. Sebab pada awalnya, dia sokong. And then dia tak sokong. And then in the end, dia sokong balik. Nampak? Dia sokong, tak sokong, and then dia sokong balik. So in the end, Cikgu. dia sokong. Yeah? Yang Yungko dengan USNO ni dia dari negeri mana, Ce? Sabah. Oh, Sabah lah. Sebab untuk soalan ni saya cuma tembak saja, Ce, sebenarnya. Ini yang last kali slide saya bagi tahu. Tapi in the end dia sokong lah pembentukan Malaysia. Okay. So it's a good thing lah for you guys. Oh, okay. Selamat berbuka Huzaifah Gabriel. Terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Kalau ada soalan tanya je. Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada Kalau tak ada soalan, saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang join kelas hari petang ni. Dan saya doakan kamu semua untuk sentiasa bahagia, sentiasa senyum, jangan stres. Dan saya nak mohon maaf lah kalau ada kekurangan, audio kurang ke macam mana ke. Tu salah saya sendirilah. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Selamat malam dan terima kasih banyak-banyak. Sama-sama cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay. Sama-sama. You're welcome, Sofia. Sama-sama Nur Adin Faika. Thank you cikgu. Oh, welcome. Terima kasih, cikgu. Real. Sama-sama Emily. Terima kasih cikgu. Sama-sama Danish. Danish Akashah. Ramai orang sebut nama saya salah cikgu. Real. Salah lagi. Betul dah tu. Tak boleh. Lidah saya lidah Terengganu. So dia macam Oh dia Terengganu. Biasa patutlah. Okay, you're welcome Akmal Zairi. Bye cikgu. Okay, sama-sama. Bye cikgu. Bye.